Maksud dabbara ataupun tadabbur dari segi istilahnya ialah tahap yang kedua kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah nabi pemimpin yang dipercayai. Nabi seorang pemimpin yang dipercayai. Okey, saya nak tanya tuan-tuan lah yang ada hari ni kan, agak-agak sama tak antara dicintai dan dipercayai? Kalau saya kata dipercayai berbeza dengan dicintai, agak-agak tuan-tuan setuju ya? Betul tuan-tuan. Kalau sekadar dicintai, ramai yang cinta, betul. Tapi ada tak setengah tu keadaan dia cinta pemimpin tersebut dalam keadaan dia tak percaya pun. Ada tuan-tuan, ramai. Sebab tu level yang kedua ni, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan bahawa perlulah seseorang, mana-mana pemimpin sekalipun, mencari ataupun mengumpulkan kepercayaan rakyat, kaum ataupun orang di bawahnya tentang apa yang dia buat. Percaya. Percaya dalam tindakan, percaya dalam kata-kata, percaya dalam keputusan dan sebagainya. Tuan-tuan, sifat percaya ni dia ada kaitan dengan integriti lah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni seorang yang dipercayai bukan semenjak Nabi menjadi Rasul. Bahkan sebelumnya lagi. Kalau kita tengok kan Nabi masa Nabi kecil, masa Nabi kanak-kanak, Nabi dah dididik oleh datuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim didik Nabi dengan sifat amanah dan jujur. Ni masa Nabi kecil tuan-tuan. Belum lagi Nabi diangkat menjadi Rasul. Sehinggalah Nabi menginjak umurnya ke-20-an. Nabi menjadi seorang orang kata remaja yang dah terlekat dengan sifat jujur dan amanah. Kalau dia berniaga dengan amanah, kalau dia mengembala binatang, kambing dan sebagainya dengan sifat amanah. Sehinggalah tuan-tuan, Nabi SAW pada umur 20-an lebih, Nabi telah pun digelar Al-Amin. Tuan-tuan, gelaran Al-Amin Rasulullah SAW adalah satu gelaran yang sangat tinggi diletakkan kepada baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Kemudian ketika Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah pada umur Nabi 25 tahun, Khadijah mencintai berkahwin dengan Nabi, tertarik dengan sifat Nabi, sifat amanah Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak jadi pemimpin sebenarnya dimulai dengan zaman kanak-kanak ketika kita proses membesar. Bagi seorang mak ayah dan sebagainya, mestilah dia meletakkan anak dia pasti akan menjadi pemimpin. Kalau bukan pemimpin negara, bukan pemimpin masyarakat, dia akan menjadi pemimpin kelas dia. Mungkin jadi pemimpin kolej dia nanti. Mungkin jadi pemimpin komuniti dia, persatuan. Maka ketika inilah mak ayahnya membentuk anak-anak dia dengan sifat amanah dan sifat jujur. Sehinggalah akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada umur Nabi 40 tahun. Menyempurnakan sifat amanah, sifat kepercayaan masyarakat kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan, Nabi, walaupun Nabi ni agama Islam, ada masyarakat Arab ketika itu yang bukan Islam. Apabila nak titipkan barang, nak amanahkan barang, nak simpan barang, pasti dia bertemu dengan Muhammad. Sebab dia yakin Muhammad ni budak yang tak pernah menipu, tak pernah berbohong. Bahkan tuan-tuan, Nabi ketika Nabi berjenaka, Nabi pun ada buat lawak tuan-tuan, bergembira bersama sahabat dia. Tapi Nabi tuan-tuan, walaupun dalam keadaan Nabi berjenaka, Nabi tetap menjaga batas-batas daripada terbohong, tertipu tuan-tuan. Contoh saya nak kongsikan tuan-tuan yang mungkin ramai dah tahu pun. Rasulullah SAW pernah satu hari kan, seorang wanita tua, perempuan tua ni datang bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah saya masuk syurga wahai Rasulullah. Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Masa ni Nabi ada dengan sahabat Nabi ni ada sekali. Kata Nabi, makcik, ini kalau bahasa kita lah, makcik, orang tua tak masuk syurga. Nangis makcik ni tuan, dia berpaling semula. Ya, nangis sebab Nabi sebut orang tua tak masuk syurga. Kemudian Nabi minta panggil balik, kata Nabi SAW, berdasarkan dalam Al-Quran kan, uruban atraba, yang akan masuk syurga nanti ialah dari kalangan yang muda-muda, siapa yang tua akan jadi muda sebaya. Dalam hadis Nabi sebut, umur ahli syurga ni lengkungan 30 hingga 33 tahun. Siapa yang mati waktu tua, masuk syurga akan jadi muda balik. Siapa yang mati masa kecil, masa baby, dia akan dibangkitkan menjadi umur sebaya 30 hingga 33 tahun. Makcik tadi punyalah gembira balik. Tuan nampak, Nabi berjenaka dalam keadaan Nabi tak pernah berbohong. Dan sampai satu peringkat tuan-tuan,
Sahabat Nabi ni perasan Nabi ni suka buat gembira, buat lawak kan. Sampailah mereka tanya, ya Rasulullah, apakah banyak sangat jenaka ni membuatkan takut, kami risau, takut-takut ada benda yang tak betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu illal haqq. Tidak aku katakan melainkan yang benar-benar saja. Sebab tu dalam gurau senda pun Nabi tak pernah berbohong. Kita tuan-tuan, bukan kita lah, orang lain dekat luar negara, dia bukan sekadar berbohong waktu dia berjenaka kan, buat lawak mesti buat bohong kan. Waktu serius pun buat bohong lagi tuan-tuan. Waktu bersumpah pun berbohong lagi. Nabi tuan-tuan sifatnya elakkan daripada berbohong. Sebab itulah pemimpin yang baik selepas berjaya menarik kecintaan masyarakat kepadanya, ingat, cuba cari pengaruh dari sudut kepercayaan, trusty dari kalangan orang di bawahan kita. Kalau rakyat-rakyat, kalau ahli-ahlilah, cari dia punya kepercayaan. Dan yang ketiga tuan-tuan, pengerusi berapa minit lagi? 3 minit. Okey, saya cepat. Ada lagi 3 tahap kepimpinan Rasulullah. Yang ketiga, selepas darjat yang pertama, tahap yang pertama, Nabi dicintai. Yang kedua, Nabi dipercayai. Level yang ketiga, tahap yang ketiga kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi pemimpin yang diikuti. Bila naik level yang ketiga tu dia makin sukar. Kalau tadi 100% jadi 80%, daripada 80% jadi 50 to 60%. Kalau sebut diikuti pula, mungkin dah turun jadi mungkin 30 to 40% saja pemimpin yang ada pada hari ini yang diikuti. Diikuti dari sudut apa tuan-tuan? Diikuti dari seber-sebi. Cara dia makan kan, mungkin cara dia hidup, cara dia bersedekah diikut. Contoh dia ni seorang YB. Rakyatnya suka tengok cara dia bersedekah, selalu pergi turun padang, selalu bantu orang miskin, selalu hadir program-program kebajikan masyarakat. Contoh tuan-tuan kan. Maka ketika ini kita lihat, kalaulah rakyat itu boleh sampai tahap dia ikut pemimpin sebab dia suka, maka dia dah dapat darjat yang ketiga, tahap yang ketiga, pemimpin yang diikuti. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam rumah tangga lah, kita ambil, kalau politik luas sangat kan, kita ambil skop yang kecil sikit. Dalam sebuah rumah tangga, bagaimana seorang ibu, seorang ayah nak memastikan dia adalah kepimpinan yang baik dalam rumah tangga, dia tengok, anak dia ikut tak apa yang dia buat. Cinta sudah kan, percaya insya-Allah sudah. Yang ketiga, agak-agak anak kita ikut tak apa yang kita buat. Setiap kali kita bersin, alhamdulillah, dia dengar dia ikut tak? Kalau dia ikut, kita adalah pemimpin yang terbaik. Dan tuan-tuan, bila sebut tentang kepimpinan, banyak sangat peluang untuk dia mencari ruang untuk dapatkan pahala. Kata Nabi SAW, man sannal fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam agama Islam, kemudian orang ikut, falahu ajruha, maka baginya pahala macam orang tu buat. Sebab tu mak ayah, dia boleh dapat pahala hanya dengan contohkan kepada anak-anaknya. Pemimpin hari ini dia boleh dapat pahala jariah berpanjangan dengan cara dia tunjukkan kepada rakyatnya cara kerja yang baik. InsyaAllah akan diikuti. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, Nabi sallallahu, tahap pemimpin Nabi yang keempat, Nabi SAW pemimpin yang melahirkan pelapis, pemimpin yang melahirkan kepimpinan. Naik yang keempat ni tuan-tuan, daripada 20-30% tadi yang ada hari ini, dah jadi kurang 10 mungkin 20% saja. Menjadi yang membina pelapis. Tuan-tuan, maksud pelapis ini ialah berjaya membina kepimpinan yang sama macam dia buat dulu. Agak-agak ada tak tuan-tuan? Kalau ada, alhamdulillah, dia hampir-hampir nak ikut macam Rasulullah SAW. Nabi tuan-tuan berjaya melahirkan ramai sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan Ali, dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang Masya Allah sangat hebat. Jelas Nabi seorang pemimpin yang berjaya melahirkan kepimpinan. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan hari ini, perempuan, adik-adik, abang-abang semua, tentang tahap kepimpinan yang kelima yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan sebolehnya kita cuba ikut, iaitu Nabi ini seorang pemimpin abadi. Nabi seorang pemimpin yang abadi. Bila sebut abadi ni tuan-tuan, dia akan dikenang, akan disebut-sebut namanya, akan ditulis-tulis, akan dikaji tentangnya sampailah bila-bila. Darjat ataupun tahap yang kelima ni tuan-tuan, tak semua orang ada. Nabi adalah salah satu seorang daripada pemimpin dunia hari ini yang berjaya menjadi seorang tokoh yang bersifat pemimpin abadi. Kenapa saya kata gitu tuan-tuan?
kita hari ini kita banyak kajian-kajian yang menyusunkan siapakah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pernah dengar kan kajian daripada ahli barat, pensyarah daripada barat, pengkaji tokoh profesor dari barat yang namanya Michael Hart, yang telah membuat kajian dari kalangan 100 orang manusia sepanjang zaman bermula Adam AS sehinggalah manusia terakhir. Ketika kajian itu dibuat, Michael Hart telah menyusun daripada 100 manusia, Nabi SAW diletakkan sebagai manusia tokoh yang pertama yang terkenal sepanjang zaman. Yang saya sebut di awal tadilah ability to influence masyarakat manusia, baik di kalangan agama yang sama ataupun di kalangan agama yang berbeza. Kalau tuan-tuan boleh search Google The 100, a ranking of the most influential person in history. Saya nak petik kata-kata dia tuan-tuan untuk mengakhiri tazkirah ringkas kita pada petang ni. Kalau kat Melaka ni kita buka puasa pukul 7.12 minit ke 16 minit begitulah. 16. 16 minit. So, tuan-tuan, apa yang saya rasa nak kongsi dengan tuan-tuan ialah kata-kata daripada Michael Hart sendiri. Apa dia kata? My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular level. Ni bahasa Inggeris Terengganu tuan-tuan, abaikanlah. Yang penting maksud dia. Kata Michael Hart yang seorang yang non-Muslim, dia seorang cendekiawan, dia bukan Islam. Apa dia kata? Dia kata saya pilih Muhammad sebagai pemimpin dalam sejarah peradaban manusia, sebagai manusia yang paling berpengaruh kerana he was supremely successful, berjaya sangat-sangat dalam dua bidang, iaitu bidang keagamaan, kerohanian dan bidang secular level ni maksudnya bidang kemanusiaan, bidang keduniaan. Nabi untuk dua-dua bidang ni Nabi berjaya membina satu tahap orang kata kepercayaan di kalangan manusia hari ini. Sebab itulah masa dia buat kajian ni tentu ramai yang terutama di barat lah membantah, ada yang kritik dan sebagainya. Bahkan tak cukup dengan itu tuan-tuan, ada kajian yang lain yang daripada 500 persons di seluruh dunia kan pun Nabi SAW diletakkan sebagai individu tokoh yang sangat berpengaruh kerana dia meninggalkan kesan yang sangat hebat terhadap dunia hari ini. Bukan kepada masyarakat Arab saja, bukan kepada masyarakat Islam saja, bahkan seluruh dunia. Itulah tuan-tuan yang saya nak kongsikan hari ini, petang ini, yang ringkas tentang 5 tahap kepimpinan Rasulullah SAW. Sebab tu saya teka sendiri, sebab tu penganjur sengaja pilih tema tadabbur, supaya kita merenungi, supaya kita menghayati, kita berfikir sejenak, ambil masa masing-masing. Semua kita adalah pemimpin kata Nabi kan. Okey, maka bila kita semua pemimpin, bagaimana kita nak mencontohi Nabi? Kan kita dah sebut kan dalam Quran dah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kamu semua ni uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, contoh yang paling baik, qudwah hasanah, ikutan yang sangat terbaik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, untuk bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan kebaikan di hari akhirat nanti. Maka nak tak nak Nabi adalah role model kita. Kalau kita seorang pelajar, Nabi role model kita. Kita seorang pensyarah, pendidik, Nabi role model kita. Kita seorang ahli ekonomi, Nabi role model kita. Kalau kita ahli sukan, ahli seni, ahli hiburan dan sebagainya pun kita ingat, kita tak dapat lari daripada menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model kita. Apatah lagi dalam bab kepimpinan. Kita cubalah usaha sedaya upaya kita untuk menepati 5 tahap tersebut. Pemimpin yang dicintai, pemimpin yang dipercayai, pemimpin yang diikuti, yang keempat pemimpin yang melahirkan kepimpinan, yang kelimanya pemimpin yang bersifat abadi. Jadi saya rasa sekarang itulah saja perkongsian saya pada petang ni. Pengurusi pun dah buat isyarat tadi. Sekarang pun 6.40. Jadi saya serahkanlah kepada pengurusi.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Muaz atas ceramah yang disampaikan tadi. Jadi saya harap kepada kita semua boleh ambil pengajaran dan akibat daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Muaz. InsyaAllah. Jadi Ustaz Muaz, saya ada satu permintaan lah Ustaz. Okey, apa tu? Boleh tak? Boleh. Minta Ustaz bacakan doa lah untuk kita semua ni. Sebab sekarang kita sedia maklum dengan keadaan sekarang yang getir. Betul. Kadang-kadang stres. Mm-mm. Macam-macam masalah lah sekarang. Ah. Tolong Ustaz doa lah kat kita supaya kita ni kesejahteraan. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal waba'il corona. Allahumma inna na'udzu bika minal waba'il corona. Allahumma inna na'udzu bika minal waba'il corona wal bala'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Cakap sikit. Terima kasih saya nak ucapkan. Lupa nak ucapkan kepada unit kepimpinan pelajar UKP bahagian ahli pelajar kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang pentazkirah petang ni. Bagi saya memang satu program yang sangat-sangat baik diadakan pada waktu ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada kepimpinan UKP, HEP dan UiTM seluruhnya atas penganjuran program ni, dan insya-Allah kita harapkan siri-siri berikutnya lebih ramai lagi peserta insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.